Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rizan dan hari ini saya akan membuat kerja servis ACB pada MSB di belakang saya ini. Jadi kelengkapan apa yang saya pakai ini adalah yang pertama untuk bagi safety adalah safety helmet, safety glove, safety goggle, vest dengan safety boot yang ada saya pakai ini. Jadi perkara pertama yang kita akan lakukan adalah mendapatkan permit PTW. Mendapatkan permit PTW ni daripada mana? Kalau macam contoh kita ni membuat bangunan kerajaan, kita perlulah mendapatkan PTW daripada pejabat atasan sendiri, contohnya pejabat JKR yang selalunya. Lepas tu di belakang saya ni adalah yang utama sekali adalah litar skematik bagi ACB ini untuk mengetahui di mana bahagian-bahagian yang kita akan membuat servis, dan jikalau ada masalah ataupun kebarangkalian jika ada kerosakan di mana-mana bahagian, kita akan boleh refer kepada litar skematik ini. Yang kedua, kita akan tengok pada faktor keselamatan jika berlakunya kemalangan. Kita boleh tengok bila mana kalau ada kemalangan akibat renjatan, kita akan boleh refer pada sini, dan tanda awas kerja-kerja sedang dijalankan. Yang terakhir adalah fire extinguisher ataupun alat pemadam api jenis carbon dioxide. Jenis gas carbon dioxide bagi memadam api jikalau terdapat kebakaran ataupun letupan pada MSB. Perkara kedua kita akan lakukan selepas mendapatkan permit PTW, selama mana kita nak mendapatkan permit itu sebelum 1 minggu sebelum kita akan lakukan kerja. Lepas kita mendapatkan permit PTW, kita akan mendapatkan notis bertulis selama 72 jam ataupun 3 hari. Kita akan beritahu kepada pengguna ataupun bahagian-bahagian manajemen yang mana kita akan potongkan bekalan menggunakan PX system ataupun menggunakan social media lah. Contohnya kita akan menggunakan PX system. Contohnya kita akan memberi pengumuman kepada mereka di mana sekian-sekian kita akan memotong, pada hari berapa kita akan potong. Sebelum kita memotongkan bekalan secara bergilir, kita akan membuat bacaan ataupun kita akan merekodkan bacaan lah sebelum kita memotong bekalan. Jadi kita akan tengok pada ammeter, voltmeter dan capacitor meter. Kita akan rekodkan bacaan sebelum kita bawa yo. Red, yellow, blue, blue, red. Okay. Sebelum kita akan memotongkan bekalan pada bahagian ACB ataupun MSB ini, kita akan memotong bekalan pada bahagian kecil dulu, iaitu bahagian yang bergilir-gilaran. Iaitu kita akan memotong bahagian yang kecil dahulu. Contohnya bahagian sini kita dah tutup, kita akan tutup sini. Bahagian yang arus yang rendah dahulu, kita akan tutup pada bahagian ACB sini, MCCB kedua, MCCB ketiga, dan bahagian isolator kedua-dua ini. Jadi selepas kita memotong bekalan secara bergilir, iaitu secara kecil, barulah kita akan memotong pada bahagian yang besar. Sebab apa kita kena memotong daripada kecil ke besar? Sebab berkemungkinan nanti kalau kita tutup yang besar dahulu, berkemungkinan ACB ini tidak akan tahan dan akan terjadinya letupan. Jadi selepas kita memotong bekalan yang kecil, kita akan memotong bekalan yang besar, iaitu ACB. Kita akan duduk di sini mengiring dan tekan matikan dia. Jadi selepas bekalan dimatikan, kita akan buka ACB dan kita akan reoutkan ACB.
Kita akan menggunakan handle ini untuk mereoutkan ACB. Dan kita akan berhenti pada bahagian test. Okey. Di pada bahagian ini kita akan tengok ada 3 bahagian, iaitu bahagian service, test dan isolated. Pada bahagian awal yang kita sebelum kita memotong bekalan, kita pada bahagian servis. Bagi servis iaitu pada kawalan litar kawalan dan litar utama masih terhubung. Bila kita pusing secara lawan jam, kita akan masuk kepada bahagian test. Bahagian test ini bermakna litar utama sudah dimatikan, tetapi litar kawalan belum dimatikan. Jadi kita akan memotongkan bekalan kedua-dua terus dengan memusingkan lagi hingga ke bahagian isolated. ACB pada bahagian isolated bermakna litar kawalan dan litar utama sudah dimatikan. Jadi selepas kita mematikan bekalan kedua-duanya, kita akan mereoutkan ACB. Okay, kita akan tarikkan pada bahagian yang boleh ditarik. Jadi contohnya bila dah kita tarik keluar, kita akan servis lah yang seterusnya. Kita akan servis, kita akan membuat pengujian, kita akan membuat pengujian keserataan pada atas ni. Lepas tu kita akan memasukkan grease ataupun kita akan sapukan grease pada bahagian sendi. Lepas tu selepas kita habiskan, kita sebelum tu kita nak reoutkan benda ni, dah kita akan turunkan benda ni. Kita kena tutup bahagian ini dan kita akan memasang tanda amaran pada bahagian ACB yang sudah dibuka. Jadi di hadapan saya ni adalah satu biji ACB yang sudah diturunkan daripada MSB. Dan kita yang perlu pertama kita buat adalah kita memeriksa secara visual dahulu. Kita tengok ACB ni ada apa dan kita periksa sama ada ACB ni kotak. Kita akan periksa dulu sama ada ACB ni kotak daripada luar ataupun dalam. Kita akan buka dulu R-shoot, tengok sama ada bahagian kontak ni kotak atau tidak. Jadi kita akan tengok di hadap belakang ni incoming dan outgoing dalam keadaan yang elok ataupun dalam keadaan kotak. Dan kita tengok bahagian kanan dan kiri dan luaran lah orang kata, luaran sama ada bersih atau kotak, bahagian mekanikal dan bahagian elektrikal dia. Jadi bila kita dah tengok sama ada kotak bahagian luar atau dalam, kita akan menggunakan blower ataupun vacuum untuk membersihkan bahagian-bahagian kotak. Jadi selepas kita mencuci bahagian luaran ataupun kita sudah periksa bahagian visual ini dalam keadaan baik, kita seterusnya akan membuat pengujian. Membuat pengujian apa? Kita akan membuat pengujian keterusan yang pertama, penebatan dan ujian keserataan lah. Nak bagi tengok sama ada kontak antara auxiliary dengan bahan pegun ni dalam keadaan baik dan kedua-dua bahagian sentuh dalam keadaan baik. Okey, sebelum kita membuat pengujian, kita mestilah onkan ACB ataupun kita membuat kontak antara auxiliary dengan alat pegun di dalam ni bagi mereka berdua connect. Kita akan onkan dan ACB sudah di-connect. Okey, pertama pengujian yang kita akan lakukan adalah ujian keterusan. Ujian keterusan ini kita akan periksa bahagian incoming dengan outgoing. Sama ada kita akan buat fase red dengan fase yellow atau fase blue. Okey, kita akan mulakan dengan fase red, incoming dengan outgoing dulu. Saya akan bukakan glove untuk senangkan kerja sedikit.
Kita akan selectkan isolation tester ni kepada bahagian ohm dan kita akan tekan button test. Okey, kita akan sentuhkan probe satu pada bahagian incoming dan satu lagi pada bahagian outgoing. Kita akan tengok apakah bacaan dia. Bacaan yang pertama daripada rate incoming dengan outgoing untuk bahagian yang on adalah 0.74. Okey, bacaan sebelum adalah 0.74. Kita akan rekod sebelum dan selepas. Sekarang ni kita akan rekodkan bahagian sebelum. Okey, bacaan pertama adalah 0.75 ohm untuk fasa red incoming dan outgoing. Yang kedua, kita akan membuat fasa yellow incoming dan outgoing juga. Kita akan buat dan mendapat bacaan 0.73. Sedikit rendah, lagi rendah lagi baguslah. Bacaan ketiga adalah bacaan fasa blue incoming dan outgoing. Dan kita dapati bacaan adalah sedikit tinggi 0.76 ohm, tapi masih dalam lingkungan bawah 1 ohm, masih boleh lagi. Selepas kita siapkan ujian keterusan ataupun kita dah selesaikan ujian keterusan, kita akan membuat ujian perdebatan pula. Okey, kita akan pergi kepada isolation tester dan kita akan cari probe 1000 volt untuk di testing. Okey, perkara pertama yang kita akan buat adalah pertama kita akan cucukkan kepada fasa dengan fasa dahulu, iaitu apa? Fasa red dan fasa yellow. Kita akan tengok apa bacaan dia. Bacaan dia adalah OL. OL bukan bermakna over current ke apa. OL bermaksud over limit. Bila over limit, kita akan tengok range dia berapa. Kita tengok di sini range dia adalah 2000 mega ohm. Bila 2000 mega ohm, kita dapat bacaan lebih pada 2000 mega ohm. Itu bermakna ujian pendapatan ini dalam keadaan yang baiklah, iaitu ACB ni tidak ada sebarang kebocoran. Jadi kita akan tuliskan bacaan yang pertama red dengan yellow iaitu 2000 mega ohm. Lepas tu bacaan kedua kita akan buat fasa red dengan fasa blue. Okey, bacaan yang didapati adalah 2000 mega ohm juga, bermakna ia selamat daripada kebocoran. Yang ketiga, bacaan yang ketiga adalah fasa yellow dengan fasa blue. Dan kita dapat bacaan yang sama iaitu 2000 mega ohm. Tak lupa juga pada bahagian earth, iaitu pada bahagian body, kita kena juga membuat testing. Jadi probe satu diletakkan pada earding dan probe lagi satu kita akan test pada fasa, iaitu fasa yang pertama fasa red, dan kita dapat bacaan 2000 mega ohm juga, bermakna tiada kebocoran pada body bagi fasa red lah. Lepas tu bacaan kedua ialah bacaan untuk yellow dengan earth. Kita dapati bacaan yang kedua daripada yellow tiada kebocoran iaitu 2000 mega ohm. Dan bacaan ketiga ataupun bacaan yang terakhir adalah fasa blue. Kita dapati fasa blue tiada kebocoran dan rintangan adalah 2000 mega ohm. Jadi selesai kita membuat ujian pendapatan, kita offkan isolation tester untuk keselamatan, sebab isolation tester ni untuk kita periksa ini dia ada current DC. Bila kita tersentuh pada probe yang ni, kita akan terkena renjatan 1000 volt DC. Jadi untuk keselamatan kita akan offkan dahulu dan kita tidak akan gunakan lagi. Jadi selepas kita habis ujian pendapatan, kita akan membuat ujian keserataan menggunakan kertas. Okey, kita akan menggunakan kertas dan kita akan letakkan dalam bahagian auxiliary dan untuk bersentuhan dengan alat pegun. Kita akan tengok sama ada auxiliary dengan alat pegun ini
tersentuh ataupun tidak. Kita akan membuat pengujian. Kita akan pakai glove. Kita akan chargingkan untuk onkan ACB. Kita akan onkan. Dan kita akan offkan balik. Keputusan yang kita dapat bagi fasa blue adalah dalam keadaan baik, dan bagi auxiliary dan alat pegun connect pada semua bahagian. Bagi fasa yellow, auxiliary dengan alat pegun dalam keadaan baik dan tiada yang tersentuh. Dan fasa yang terakhir yellow fasa red dalam keadaan baik, dan auxiliary serta alat pegun dalam keadaan baik dan tidak ada yang tidak tersentuh. Jadi kita akan, selepas kita membuat pengujian ini, kita akan mencuci dah ataupun servis lah. Kita akan buka bahagian luar, dan kita bahagian yang boleh dibuka saja. Yang tak boleh buka tak apa, kita biarkan. Kita akan buka bahagian yang mana kita boleh buka, dan kita akan cuci bahagian yang kotor. Dan kita akan periksa bahagian yang penting pada bawah, iaitu apa? Bahagian shunt trip coil. Bagi shunt trip coil ni adalah bahagian yang paling penting untuk ACB. Sebab apa? Shunt trip coil ni dia function bagi OCR ataupun EFR, iaitu apa? EFR itu Earth Fault Relay. Bila ada sebarang kebocoran, Earth Fault Relay ni dia akan memberi kontak kepada shunt trip coil ni untuk memberikan daya magnet daripada arus, dan dia sebenarnya adalah gegelung. Bila gegelung, elektrik secara bocor ni akan masuk kepada shunt trip coil, dan shunt trip coil ni automatik bila ada kebocoran ataupun arus lebih, dia akan automatik tripkan ACB jika berlaku kebocoran ataupun arus lebih, iaitu bermakna OCR ataupun overcurrent relay. Jadi selepas kita habiskan untuk servis pada ACB atau pada bahagian mechanical dan bahagian electrical, kita akan tengok pada bahagian R-shoot. R-shoot ni apa function dia atau apa kegunaan dia? Kegunaan R-shoot adalah untuk merangkap arc ataupun arca ataupun percikan api daripada connection antara incoming dengan outgoing. Bila masuk incoming, outgoing dia akan bersentuhan dengan incoming, ia akan menyebabkan percikan api. Disebabkan apa? Disebabkan arus yang tinggi. Contohnya bagi ACB ini adalah berapa? Iaitu 600 A. Bila 600 A arus yang tinggi, dia akan menyebabkan percikan api yang tinggi ataupun percikan api yang besar. Jadi tapi kalau kita tidak bubuh R-shoot, kita akan menyebabkan kemalangan lah kalau kita tak bubuh. Contohnya dia akan jadi kemalangan pada MSB ataupun terjadinya letupan. Jadi function ini adalah sangat penting untuk merangkap percikan api daripada sentuhan antara incoming dan outgoing ACB lah. Jadi kita akan tengok sama ada R-shoot ini dalam keadaan bersih ataupun tidak. Kalau R-shoot ini tidak bersih, kita kena cuci menggunakan vacuum dan blower lah. Kita tak boleh menggunakan kain basah. Sebab apa? Nanti bila besi dalam keadaan lembab, ia akan menjadi konduktor. Air adalah konduktor yang tinggi ataupun konduktor yang baik untuk mengalirkan elektrik. Jadi tidak boleh menggunakan kain basah ataupun perkakas yang basah untuk mencuci. Jadi bila dah cek sama ada R-shoot ni bersih ataupun tidak, tapi memang dah bersih, kita akan masukkan balik R-shoot pada ketiga-tiga fasa.
Selepas siap servis ACB, kita akan membuat pengujian lagi sekali, iaitu pengujian apa? Pengujian keterusan dan pengujian pendapatan lah. Jadi kita akan onkan balik ACB dengan menggunakan charging point. Kita akan membuat pengujian ini sama ada kita akan tengok sama ada daripada bacaan sebelum ini agak tinggi, dan kita akan tengok sama ada bacaan selepas ni akan rendah ataupun sama dengan had sebelum yang tadi. ACB di-on-kan dan kita akan membuat pengujian keterusan dahulu. Kita onkan isolation pada bahagian ohm untuk membuat keterusan. Dan kita akan membuat ujian keterusan bagi fasa rate incoming dan outgoing lah. Yang pentingnya bacaan yang pertama selepas kita membuat servis adalah 0.74 ohm untuk fasa rate incoming dan outgoing. Dan kita mendapati bacaannya sedikit turun dalam keadaan baik, 0.74 ohm, sebelumnya adalah 0.76. Jadi fasa yellow incoming dan outgoing kita akan periksa. Bacaan adalah 0.74. Bermakna bacaan untuk bagi yellow dalam keadaan baik seperti sebelum, dan bagi fasa blue incoming dan outgoing adalah 0.74 juga. Ini bermakna servis yang kita lakukan ini membuahkan hasil lah, sebab rintangan semakin turun walaupun bawah pada 1 ohm, dan lagi bagus kalau 0 ohm terus. Selepas kita membuat ujian keterusan, kita akan melakukan ujian pendapatan. Jadi kita akan selectkan kepada 1000 watt dan kita akan membuat antara fasa dengan fasa. Contohnya fasa red untuk bahagian probe yang satu ni, dan lagi satu fasa yellow. Dan kita mendapati bacaan adalah 2000 mega ohm. Bermakna bacaan adalah selamat. Jadi bahagian yang kedua kita akan lakukan adalah bahagian red dengan blue. Jadi kita akan pintaskan fasa red dengan fasa blue. Kita akan tekankan test. Bacaan adalah 2000 mega ohm juga. Kita akan rekodkan dahulu bahagian red dengan blue 2000 mega ohm. Seterusnya adalah bahagian adding. Bahagian adding bermula daripada fasa red dengan fasa pada adding, iaitu pada body lah yang paling senang. Dan kita dapat bacaan adalah 2000 mega ohm juga. Tandanya fasa red dengan adding dalam keadaan yang selamat dan tiada kebocoran. Seterusnya adalah bahagian fasa yellow dan fasa adding. Kita mendapati 2000 mega ohm juga, tiada kebocoran dan selamat. Dan akhir sekali fasa biru ataupun fasa blue dengan fasa earth, kita dapati 2000 mega ohm juga, iaitu selamatlah daripada sebarang kebocoran. Jadi bahagian pengujian sudah tamat untuk keterusan dan ujian pendapatan untuk ACB. Jadi selepas kita siapkan bahagian ujian ni, kita akan membuat pemeriksaan pada bahagian-bahagian yang besi yang hendak berkarat, iaitu kita akan menggunakan grease ataupun petroleum jelly pada bahagian yang bersendi, iaitu pada bahagian-bahagian tepi yang ada bahagian-bahagian yang menggunakan rail nanti. Bila kita rail in, kita akan memasukkan grease, kita akan sapukan grease pada bahagian-bahagian yang bersendi lah, yang senang pun. Jadi sekiranya sudah habis kita membuat pengujian dan kita membuat pemeriksaan secara berseluruh kepada ACB, kita akan angkat ACB ni dan kita akan re-in balik pada MSB.
Jadi selepas ACB dah diservis dan membuat pengujian dah habis bab-bab pasal ACB kita dah servis, kita akan membuka tanda ini dan kita akan re-in ke semula balik. Kita akan menggunakan handle ni untuk mere-in-kan daripada isolated kepada test dan test kepada servis. ACB sudah disambungkan pada litar kawalan dan litar utama. Jadi selepas kita memasukkan ACB, kita akan memberitahu kepada pihak pengguna bekalan akan dimasukkan. Kita akan beritahu pada melalui PA sistem ataupun WhatsApp lah dan seterusnya. Jadi selepas kita dah beritahu kepada pengguna bekalan akan dimasukkan, kita akan onkan ACB menggunakan cara ini. ACB di-onkan. Kita akan onkan secara bergila-gila daripada besar ke kecil. Kita akan onkan isolator, MCCB, MCB, dan power factor regulator lah kalau bila dia on kan. Jadi bila semua sudah siap, kita membuka bekalan, kita akan rekodkan bacaan ammeter, voltmeter dan power factor meter. Sama ada kita akan tengok ada perbezaan daripada sebelum ni. Red, yellow. Neutral dalam keadaan baik, yellow dalam baik. Jadi selepas kita merekodkan dalam buku log, kita akan membuat kerja-kerja housekeeping ataupun membersihkan persekitaran MSB dan kita akan kemaskan alatan yang sepatutnya lah. Contohnya alatan-alatan yang ada semasa kita membuat proses servis ACB. Selepas kita selesaikan semua ni, maka tamatlah kerja-kerja selesai ataupun kerja-kerja servis ACB.